Untuk impian anda dan beralih kepada segmen yang akan bawakan selepas ini, apa yang telah dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia baru-baru ini, data menunjukkan 75% daripada pesara menggunakan keseluruhan simpanan dalam tempoh 3 hingga 5 tahun selepas pesara. Jadi apakah perancangan seterusnya yang perlu dilakukan untuk memastikan di waktu pesaraan nanti kita selesa dan tidak menghadapi sebarang kesulitan untuk meneruskan kehidupan. Bersama kami dalam komentar pagi ini, Ridwan, silakan. Zaliha, selain daripada itu juga apa yang perlu kita tahu sebenarnya, Zaliha, adalah tidak lama lagi negara kita akan menuju kepada negara aging nation ataupun negara yang semakin menua. Kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh DOZM pada tahun 2010, 5% di kalangan masyarakat kita adalah berada dalam kategori yang tua, dan pada tahun 2020 6.8%, iaitu kategori yang berumur 65 tahun ke atas. Jadi selepas daripada itu, bagaimanakah negara akan menghadapi situasi negara yang masyarakat negara yang semakin ramai masyarakat yang tua ini ataupun berada dalam golongan pencen. Adakah hidup mereka ini ataupun hidup kami pada masa akan datang ini akan berada dalam keselesaan dengan simpanan yang kita ada sekarang? Baiklah, untuk kita bercakap mengenai elak miskin waktu pencen ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan YB Senator Muhammad Hasbi Muda, iaitu Ahli Dewan Negara. Baiklah YB, tadi saya sebut sikit tentang negara kita akan menuju kepada negara tua. Jadi bagaimanakah negara akan menyerap tekanan ini untuk memastikan golongan ini akan sentiasa berada dalam keadaan selesa pada ketika itu? Baik, pertamanya terima kasih Wan atas jemputan pada pagi ini. Sebagaimana kita tahu, Malaysia Madani ini sudah tentulah antara tonggaknya ialah kemampanan, sustainable. Jadi kerajaan melalui prinsip Malaysia Madani ini melihat kepada kemampanan individu dalam negara kita, dan tidak hanya kerajaan memberikan perhatian kepada golongan muda, dewasa, tetapi juga mereka yang akan tua. Dan saya setuju memang kalau ikut statistik kita, pada tahun 2030 dijangkakan 15.3% ialah yang berusia 60 tahun ke atas. Dan jumlah yang disebutkan tadi saya difahamkan akan terus meningkat daripada 7% ke 7.3% yang berumur 65 tahun ke atas. Jadi adakah rakyat kita betul-betul bersedia dengan simpanan, dan kerajaan sudah tentulah akan membantu dari sudut prasarana dan juga dasar-dasar yang membantu golongan muda, golongan tua nanti. Saya tertarik dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, yang mana 97% pencarum KWSP ini berusia 55 tahun ke atas dan ke bawah tidak mempunyai paras simpanan ideal sebanyak 600,000 untuk bersara dengan selesa di bandar-bandar utama di Malaysia. Bermakna untuk hidup selepas itu, dianggarkan 20 tahun selepas itu mereka perlu ada 600,000. Apa pandangan YB terhadap situasi yang dijangkakan oleh EPF ini? Kalau ikut yang sebelum ni, EPF dia mencadangkan jumlah yang agak rendah lah, 240,000. Tapi kalau kita tengok 240,000 ni, kita jangkakan yang katalah dia pencen umur 55. Kita jangkakan dia akan ada dalam 20 tahun lagi untuk hidup mengikut jangkaan hayat rakyat Malaysia lah. Tetapi dalam tempoh 20 tahun itu, pada peringkat awal kalau kita letak 240,000, dia hanya ada dalam RM1,000 sebulan. Betul. Jadi dia sekarang ini saya ingat lebih baik kita naikkan ke 600,000. Kita jangkakan ada dalam 250 ke 2,500 ke 3,000 sebulan untuk dia berbelanja apabila dia pencen. Walau bagaimanapun kalau kita tengok pada statistik yang ada, 81% ialah mereka yang tak ada. Bukan jumlah 600,000 tapi 240,000 pun dia tak ada. Jadi kalau statistik ini dikecilkan kepada 600,000, saya jangka bermain dalam 5 ke 6% sahaja. Dan kalau kita tengok juga dalam sekarang ini di kalangan pencarum aktif KWSP 13.1 juta ahli KWSP, 51% tidak memiliki sekurang-kurangnya RM10,000 dalam akaun simpanan. Jadi secara keseluruhan kalau kita tengok statistik yang dibekalkan oleh KWSP ini, rakyat kita memang betul-betul tidak bersedia untuk pencen dalam keadaan yang baik. Maknanya mereka pencen dalam keadaan tak ada simpanan yang cukup, dan ini suatu perkara yang sangat membimbangkan kita. Dan sudah tentulah dalam statistik ini yang paling jelas tidak ada simpanan ialah daripada kaum Melayu lah. Itu kebimbangan kita. Adakah ini disebabkan oleh literasi keuangan kita? Ataupun disebabkan oleh keperluan hidup kita berbanding dengan gaya hidup? Setengah-setengah orang ini berbelanja disebabkan oleh
gaya hidup, bukan disebabkan oleh keperluan. Bagaimana YB? Soal gaya hidup satu. Tapi saya setuju dari sudut literasi kewangan. Sebab kalau kita tengok dalam apabila kerajaan membenarkan pengeluaran khas, dia ada beza antara ketiga-tiga kaum dalam negara kita. Umpamanya masyarakat Cina ni dia tak keluarkan. Walaupun kita benarkan dia keluarkan duit KWSP, mereka hanya keluarkan sedikit saja. Berbeza dengan kaum Melayu yang median simpanan median mereka daripada 15,000 turun kepada 5,000. Jadi mereka tidak melihat kepentingan duit KWSP itu disimpan kerana seolah-olah mereka menjangkakan bila mereka bersara nanti mereka ada duit akan diberi oleh kerajaan dan sebagainya. Jadi saya ingat soal literasi kewangan ini satu isu yang sangat besar yang perlu ditekankan dalam masyarakat kita melalui apa cara sekalipun. Dan saya juga dalam parlimen saya ada bertanya pada Menteri Pendidikan Tinggi, apa usaha-usaha kerajaan untuk menerapkan literasi kewangan di peringkat sekolah rendah. Ini yang saya ingat perlu kita beri perhatian. Tetapi kalau kita ikutkan, banyak juga agensi-agensi telah pun melakukan usaha ataupun inisiatif untuk memantapkan lagi literasi kewangan di kalangan masyarakat. Kita ada AKPK, malah bank juga banyak dengan iklan-iklan dikeluarkan untuk sentiasa beringat tentang simpanan yang ada. Jadi di mana loophole yang perlu kita tutup selain daripada pendidikan awal? Saya melihat ianya perlu kepada usaha yang menyeluruh. Dia bukan hanya pada satu dua program tetapi menjadi peranan ahli masyarakat kita secara keseluruhan. Saya ambil contoh, kita ada masyarakat Islam ni dia ada khutbah kan, khutbah Jumaat setiap minggu. Jadi saya jarang mendengar isu literasi kewangan ini ditekankan dalam khutbah kita. Sedangkan bagi mereka yang menghadapi masalah kewangan, dia akan datang masalah-masalah yang lain. Perceraian boleh berlaku kerana masalah kewangan. Masalah bankruptsi yang kita tahu kalau ikut statistik lebih dekat 60% adalah di kalangan mereka yang berumur antara 35 tahun ke 55 tahun. Maknanya majoriti di kalangan belia ialah muflis. Pagi ni pun saya akan tanya soalan dengan Perdana Menteri tentang berapa ramai jumlah belia yang muflis. Kerana kita tahu statistik itu sangat menakutkan kita. Dan kalau ditanya apa usaha, sudah tentulah di peringkat sekolah rendah. Saya mungkin kita boleh cadangkan. Sekarang ini pelajar sekolah kita dia diberi RM150 bantuan awal persekolahan. Ini dasar baru di bawah kerajaan Madani, semua dapat. Jadi mungkin daripada RM150 itu kita boleh minta anak-anak kita ni perincikan ke mana dibelanjakan sebagai satu pendidikan awal kepada mereka. Ini contohlah. Begitu juga bila mereka dapat duit raya dan sebagainya, sepatutnya ibu bapa, guru-guru mendidik mereka ke mana dibelanjakan, apa tentang pelaburan, di mana nak disimpan supaya pulangan itu lebih baik dan sebagainya. Supaya dalam minda mereka bersedia dengan simpanan sekurang-kurangnya untuk hari tua mereka. Jadi kalau kita ikutkan juga dari segi isu kebangkrapan itu kan, orang muda paling ramai terlibat. Jadi kalau kita lihat, apakah sebenarnya yang menyebabkan perkara ini berlaku dan bagaimana untuk kita kurangkan nombor peratusan ini di kalangan orang muda? Kerana apa? Orang muda ini yang akan membawa generasi masa akan datang nanti kan? Ya, saya suka tajuk ini sebab memang dalam Dewan Negara kita minggu lepas kita bincang tentang isu Akta Insolvensi 1967 dan kerajaan sendiri dalam pembentangan bajet Perdana Menteri sebut kita nak lepaskan sekurang-kurangnya 130,000 di kalangan yang muflis ini daripada jumlah 260,000. Dan antara faktor utama mereka ini bankrupt sebahagian besar ialah kerana pinjaman peribadi. Jadi 49% pinjaman peribadi, diikuti pinjaman untuk perniagaan, kemudian pinjaman kenderaan 11% dan pinjaman perumahan dalam 8.3%. Jadi data ini mengejutkan kita kerana kalau dia bankrupt kerana berniaga, kita faham. Maknanya dia ada aktiviti yang produktif. Tetapi kalau dia kerana pinjaman peribadi untuk mungkin gaya hidup dan sebagainya, ini satu yang sangat membimbangkan kita. Dan kerajaan sudah tentulah melalui pindaan akta insolvensi kita memberikan peluang kedua kepada mereka yang muflis. Satu, kita lepaskan mereka. Yang keduanya, biasanya orang muflis ini kerajaan akan hanya bagi dia simpan aset yang bernilai RM5,000 sahaja. Tetapi di bawah pindaan yang baru-baru ini kita benarkan dia untuk pegang kalau ada motosikal atau ada kereta yang boleh dia pergi kerja. Jadi saya ingat kerajaan Madani lebih prihatin, lebih cakna kepada mereka termasuk golongan yang bankrupt ini. Okey, bercakap pula mengenai usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengatasi perkara ini dan juga menambah baik kualiti hidup seseorang. Dalam isu pencen penjawat awam, adakah pada masa akan datang kerajaan mampu untuk menanggung kos pencen untuk
penjawat awam ini? Ya, ini topik yang sentiasa diperdebatkan. Kerana sekarang ini dalam statistik kita, kerajaan membelanjakan sekurang-kurangnya 29 bilion setahun untuk bayar mereka yang pencen. Maknanya kita ada lebih kurang 958 ribu pesara kerajaan. Mereka ini dibayar lebih kurang 29 bilion. Dan daripada jumlah itu, 21 bilion ialah untuk pencen semata-mata. Selebihnya untuk gratuiti dan juga gantian cuti. Dan kalau kita tengok dari segi statistik itu, 29 bilion ini satu angka yang besar. Dan kalau kerajaan kita tidak ada satu pelan yang baik, saya bimbang jumlah yang akan bertambah ini akhirnya mungkin sukar untuk ditanggung. Tetapi komitmen kerajaan ialah untuk terus memberikan, mana kita tak akan mansuhkan pencen dan sebagainya. Itu kebimbangan juga. Pencen memang akan tetap diberikan, tetapi sejauh mana kerajaan boleh sustain dengan hasil yang kita ada untuk terus untuk menambah saiz perkhidmatan awam kita, kerana kita tahulah dengan saiz penduduk yang bertambah, saiz perkhidmatan awam juga akan bertambah. Jadi berbanding dengan memberi wang pencen kepada mereka, jika wang itu digunakan untuk memberi dan juga menambah baik dari segi fasiliti terhadap orang yang berpencen ini, bagaimanakah? Apa pandangan anda terhadap perkara ini? Contohnya dengan memberi bantuan yang lebih dari aspek penjagaan kesihatan, akses kepada sesuatu perkara. Bagaimana? Itu juga topik yang berkait, kerana hari ini pun kita akan bahaskan kertas putih kesihatan. Dan memang antara reformasi yang nak dibuat oleh kerajaan ialah kita nak memperbaiki, nak reform sistem kesihatan kita. Dan memang selain daripada itu, prasarana yang disediakan kerajaan, umpamanya dalam minggu lepas kerajaan sebut akan menambah jumlah rumah penjagaan orang tua. Tapi saya fikir kita jangan fokus kepada nak suruh mereka duduk di pusat penjagaan. Sebaliknya kita nak mereka berada dalam keluarga, dalam masyarakat supaya mereka hidup dengan baik. Tetapi yang penting Wan, ialah dasar kerajaan dalam bajet 2023 ialah soal untuk memperbanyakkan simpanan. Yang pertamanya yang mungkin saya ingat ramai masih belum tahu, ialah tentang kita punya simpanan sukarela kita. Kalau dulu kita tak boleh simpan sukarela lebih 60,000 setahun. Sekarang ni dah dinaikkan kepada 100,000 setahun. Maknanya kalau ada duit lebih, dia boleh simpan. Kemudian bagi yang simpan sukarela, minimum dia simpan lebih kurang 1,500 setahun, kerajaan akan bayar balik kepada dia sebanyak, kalau dulu RM250, sekarang RM300. Sebab kita nak menggalakkan. Dan bagi yang ada simpanan di bawah RM10,000 dalam akaun satu, kerajaan akan tambah pula dengan tambahan RM500. Jadi ini melibatkan peruntukan yang besar, 1 bilion untuk ini saja. Tetapi saya harap kita, rakyat Malaysia khususnya lah, ini bukan soal kita nak resis apa, tapi saya nampak masalah ini orang Melayu lebih terkebelakang sikit dari sudut literasi kewangan. Saya harap program-program yang dibuat oleh kerajaan ini diambil perhatian dan digunakan oleh kita rakyat Malaysia, khususnya pekerja-pekerja daripada kaum Melayu, dan soal literasi kewangan tadi itu harus diberikan perhatian. Di peringkat Dewan Negara, adakah anda YB inginkan satu tahap di mana pada hujung tahun ini ataupun hujung tahun hadapan, setiap di kalangan orang muda ini ataupun belia ini khususnya mempunyai satu tahap simpanan tertentu, ataupun bagaimana? Ya, memang kita akan sentiasa memantau dari segi statistik ini. Dan bukan hanya di KWSP. Kalau kita tengok di ASB umpamanya. ASB, kalau KWSP dana dia 1 trilion. Kalau ASB dana dia lebih kurang 136 bilion. Tetapi daripada jumlah 10 juta mereka yang menyimpan di ASB, 8 juta ialah mereka yang hanya ada simpanan di bawah RM5,000. Dan mereka yang ada simpanan melebihi RM500,000, maknanya yang selesa lah, yang kalau dia pencen tu dia ada duit dalam ASB dia, hanya berjumlah 27,000 saja, menyamai lebih kurang 0.3% sahaja. Jadi saya ingat ini satu perkara yang membimbangkan kita, dan kita harap orang muda lebih banyak menyimpan, kerana kita juga kena ingat bila kita macam dasar baru-baru ni kan, bila kita buat pengeluaran khas KWSP, bila banyak duit dalam pasaran, inflasi akan naik. Itu juga satu perkara yang perlu diberikan perhatian. Tetapi tekanan ekonomi itu dirasai oleh masyarakat, terutamanya apabila kita berhadapan dengan satu situasi ataupun satu musim perayaan khususnya. Ini jelas berlaku kalau kita dapat imbas kembali pada musim perayaan Hari Raya Aidilfitri beberapa bulan lepas, yang mana kuasa beli semakin berkurang. Kita dapat dengar keluhan daripada peniaga-peniaga, orang kurang membeli sekarang. Tapi
kesan itu akan berlaku kepada masyarakat itu sendiri menyebabkan sel kurang dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita imbangi perkara ini supaya ia terus seimbang dalam pasaran ekonomi? Ya, dia asasnya tugas kerajaan yang paling penting bila mana-mana kerajaan jadi kerajaan ialah dia kena kembalikan nilai pelaburan itu pada tahap yang asal. Sebagai contoh, kalau kita tengok tahun 2019, pelaburan negara kita bermain sekitar 330 bilion setahun. Selepas pandemik, even sekarang pun pelaburan kita masih belum capai tahap sebelum PKP. Sekarang ini saya ingat dalam 297 bilion. Jadi tugas kerajaan ialah tarik balik pelaburan-pelaburan untuk datang kembali, dan ini sudah tentu memerlukan sebuah kerajaan yang stabil. Dan sekarang ini kalau kita pelabur melihat kita kejap bertukar, kejap Perdana Menteri orang lain, kan mereka pun tak confident. Jadi sudah tentulah ke depan ini kita perlu memberi mesej kepada pelabur bahawa kerajaan Malaysia ini satu kerajaan yang stabil, dan dengan itu pelaburan-pelaburan boleh ditarik, dan indeks rasuah umpamanya yang turun sebelum ini daripada kedudukan 51 ke 61 perlu kita perbaiki. Maknanya awal tahun depan dia akan keluar indeks rasuah yang baru. Kita harap akan kembali sekurang-kurangnya bawah daripada 51 kedudukan. Jadi mungkin sedikit kata-kata akhir daripada YB untuk memberi nasihat kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Di mana kita berada sekarang, tidak pernah terlambat untuk kita mula menyimpan dan kita untuk elakkan diri daripada miskin sewaktu pencen. Ya, sudah tentulah kita mengharapkan ialah kesedaran literasi kewangan ini mesti diperluaskan dengan radikal. Dia tak boleh lagi kita sekadar nasihat dan sebagainya. Saya harap peranan ini dimainkan oleh agamawan juga melalui kita punya khutbah Jumaat, melalui cikgu-cikgu di sekolah, melalui program-program yang diadakan. Kita mesti mendidik masyarakat kita, kerana saya tengok sebelum ini kita mengajar mereka untuk cari wang. Sekarang ini kita kena ajar mereka, beri penekanan untuk macam mana untuk menguruskan wang. Itu perkara yang sangat mustahak, saya fikir. Itu dia sedikit kata-kata daripada YB Senator Muhammad Hazmi Muda, Ahli Dewan Negara. Terima kasih banyak-banyak YB di atas kesudian untuk memberi pencerahan bagaimanakah usaha yang perlu kita lakukan untuk mengelakkan miskin sewaktu pencen. Baiklah, selepas ini kita akan ke Sabah, cerita pagi di negeri Sabah. Ini adalah berkaitan dengan PMR kemudahan digital untuk rakyat. Tetapi sebelum itu, saya serahkan siaran ini kepada Zaliha. Zaliha, silakan. Terima kasih Ridwan, terima kasih juga YB kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Topik yang sangat penting sebenarnya untuk sentiasa diwar-warkan untuk memberikan perancangan yang lebih jitu kepada semua lapisan rakyat Malaysia daripada usia muda untuk mengetahui apakah yang perlu dilakukan sehinggalah tiba waktu persaraan untuk memastikan keselesaan hidup itu, kebajikan kesejahteraan hidup itu dapat dipelihara. Baik.